أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dikumpulkan lagi dalam majlis ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama dalam sesi tadabbur harian insyaAllah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-173. InsyaAllah hari ini 173. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mentadabbur surah Al-A'raf ayat 171 sehingga ayat 178. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak kepada yang memberi feedback suara dan juga gambar insyaAllah hari ini. Jadi insyaAllah kita teruskan, tetapi sebelum daripada itu jangan lupa insyaAllah yang pertama ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengajian kita, kehadiran kita pada kali ini, dan juga kita memohon kepada Allah jangan lupa berdoa, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita dengan sesi kita ini tambahan ilmu yang berberi manfaat kepada kita, dan juga berikanlah manfaat, wanfa'na bima 'allamtana ya Allah, dengan apa yang kau ajarkan berilah manfaat daripadanya untuk kita ini dapat beramal, memudahkan kita untuk menyebarkan kepada juga orang-orang yang tidak dapat bersama dengan kita insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita mulakan dengan saya baca sikit insyaAllah daripada ayat 171 daripada surah Al-A'raf insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ayat 171 ini dan juga ayat-ayat yang akan kita baca pada hari ini dalam muka surat ini adalah secara keseluruhannya akan menceritakan yang pertamanya tentang sedikit saja, iaitu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel, nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel dan juga arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana nikmat-nikmat tersebut, maka apakah yang patut kamu buat? Itu yang pertama. Yang keduanya tentang apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala lakukan semasa kita masih lagi berada dalam sulbi, iaitu semasa kita tak wujud lagi, kita kata alam arwah, kita berada di dalam sulbi Nabi Adam alaihi salam. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan selepas daripada itu ialah pengakhiran lebih kurang cerita tentang Bani Israel ini, dan kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada orang-orang Yahudi ini bahawa betapa kalaulah mereka ini mengambil, berpegang kepada apa yang telah Allah Taala berikan kepada mereka ni, sepatutnya mereka ini akan menjadi hebat, sepatutnya mereka ini akan mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya mereka ini akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Jadi insya-Allah kita akan tengok insya-Allah daripada ayat 171. Yang pertamanya kita tengok daripada permulaannya lagi. Permulaannya lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa izna taqana al-jabala, iaitu nataqa ni ialah artinya ialah angkat sesuatu daripada asalnya, maknanya bukan angkat daripada atas, mana kalau bukit tu kan, jadi mana bukan angkat ambil sikit daripada atasnya saja, tapi angkat daripada dasarnya gitu, angkat macam tu kan. Jadi ini maksud nataqna. Dari nataqna tu Allah Ta'ala kata kami mengangkatnya, bukan sekadar mengangkat biasa, tapi mengangkat habis daripada bawahnya tu al-jabala, bukit ni. Jadi maknanya bukit ataupun gunung, jadi maknanya bukan satu benda yang kecil ni, tapi Allah Ta'ala tunjukkan kepada Bani Israel itu diangkat, Allah Ta'ala angkat tu fauqahum, ke atas mereka. Jadi gunung sekarang tu, gunung tersebut sekarang duduk di atas mereka, atas kepala mereka, maknanya akan jatuh anytime, boleh hempuk atas kepala mereka tu. Jadi Allah SWT kata wa iznataqnal jabala fauqahum, ke atas mereka. Jadi seolah-olahnya bukit itu ataupun gunung itu ka'annahu zullah. Zullah tu ialah inilah macam ni, macam payung kita kata kan, ataupun satu benda yang di atas, macam awan yang menaung mereka. Jadi memang nampaklah ke atas maknanya kan, bukit ada ke atas tu.
ataupun gunung ke atas tu. Wazannu, lalu mereka pun dah, zannu tu maknanya menyangka, tapi di sini bukannya zannu tu maknanya menyangka, tapi aiqanu, tu tafsiran kata, iaitu dah yakin dah, confirm dah ni, annahu waqi'un bihim, bahawa bukit itu akan jatuh di atas kepala mereka. Jadi pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala pun berkatalah kepada mereka, khuzu, ambil, ma atainakum biquwwah, apa yang telah Allah Taala berikan kepada kamu, iaitu apa? Iaitu kitab Taurat tu. Ambil ni kan, biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Jangan ambil main-main. Ambil, kena ambil sungguh-sungguh, berpegang betul-betul maknanya. Biquwwatin maknanya bijiddin wa ijtihadin. Dengan sungguh-sungguh, dengan habis kemampuan. Wazkuru ma fih, dan kemudian hendaklah kamu wazkuru. Uzkuru ni maknanya ialah bukan maknanya uzkuru ingat saja, bukan ingat. Uzkuru ni dan ingatlah, bukan ingat saja, tapi ulama tafsir kata uzkuru bil amal. Hendaklah kamu ambil apa yang ada dalam kitab tu, dan kemudian hendaklah kamu beramal dengan amal, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu ni akan mendapat takwa daripada Allah. Takwa, mendapat nilai takwa. Jadi itulah yang Allah Ta'ala sebut kepada Bani Israel. Jadi apa yang kita boleh faham untuk kita kan, iaitu artinya seolah-olahnya Allah Ta'ala berkatalah kepada kita ni, orang mukmin ni, orang Islam ni, iaitu ambillah Quran ni sungguh-sungguh, dan kemudian hendaklah kamu ingat dia, iaitu hendaklah kamu beramal dengan Quran ni. Bukan hanya Quran ni untuk kita baca saja ke, ataupun cukup, tak, jangan rasa cukup dengan baca saja, tapi hendaklah faham. Sesi kita hari ni antara cubaan kita buat cuba untuk faham apa yang dalam Quran tu, dan kemudian hendaklah beramal dengan Quran tu. Faham bukan faham saja, tapi faham, ingati maksudnya dengan beramal. Moga-moga kita akan mendapat takwa. Kalau tak, susah kita dapat takwa kalau tak ikut Al-Quran. Nak ikut apa lagi kalau kita tak ikut Al-Quran untuk mendapat takwa? Seterusnya, wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Jadi Allah sekarang dalam ayat 172 menceritakan tentang apa yang dulu berlaku, apa yang Allah Ta'ala buat dulu semasa kita masih lagi berada dalam alam arwah. Jadi Allah Ta'ala kata, dan ingatlah, wa iz akhadha, ketika akhadha rabbuka, Tuhan kamu mengambil min bani Adam, daripada keturunan Adam ni, min zuhurihim, daripada belakang mereka. Maknanya Allah Ta'ala kumpulkan pada masa itu kata Nabi Adam, dan juga zuriat-zuriatnya itu diambil daripada mana keturunan, maknanya semua keturunan pada masa keturunan Nabi Adam, dan juga apa yang lahir selepas daripada itu, semua itu dikatakan daripada sulbi ini, akhraja min sulbi Adam. Pada masa itu kata tafsir, iaitu kemudian apa? Zuriyatahum, semua zuriat dia. So kita semualah kan, makna kita semua ni telah diambil, telah diseru oleh Allah Ta'ala, telah diperkatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia Allah Ta'ala kata? Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah Ta'ala telah ashhadahum, maknanya meminta mereka ni saksikan. Saksikan. Sekarang maknanya kalau kita dah macam kan, saksikan sesuatu benda kan, saksikan. Awak jadi saksikan. Awak nampak tak sekarang ni? Macam itulah kan. Asal syahidah tu maknanya tengok lah kan, tengok, tapi ashhada maknanya ashhadahum, maknanya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mempersaksikan mereka tu ala anfusihim, ke atas diri mereka, maknanya mereka sendirilah, bukan yang lain-lain, bukan kan. Allah Ta'ala kata apa kepada mereka? Alastu bi rabbikum, ni kan. Jadi maknanya kita tengok Allah Ta'ala berkata alastu bi rabbikum, bukankah aku ini, tu ni aku, Allah Ta'ala birabbikum, Tuhan kamu yang menciptakan kamu, yang memberi makan kepada kamu, yang menjadikan kamu kan. Qalu bala, mereka pun menjawab, ya betul ya Allah, ya betul. Macam mana tak betul? Memang sekarang ni kan Allah Ta'ala yang ciptakan kita kan, memang dapat. Jadi maknanya kita ni di alam arwah dulu, kita sebenarnya dah mengaku dah, mengaku kepada Allah bahawa apa? Engkaulah ya Allah, engkaulah Tuhan. Kemudian qalu bala syahidna, kami menjadi saksi sekarang kan, memang kami ni menjadi saksi. Kenapa Allah Ta'ala buat perkara ni? Ini soalan kan, kenapa Allah SWT melakukan perkara ini semua kepada kita tu, dah ceritakan kepada kita di dalam ayat ni, ayat 172 ni, surah Al-A'raf ni. Kenapa Allah Ta'ala kata antakulu yaumal qiyamati, apa dia kata sini ialah inna kunna an haza ghafilin, sesungguhnya kami dulu an haza, iaitu daripada apa? Daripada tauhid ni, daripada kenal engkau, daripada mempertuhankan engkau ni, kata ghafilin tu maknanya lalai maknanya dalam Quran kata la na'rifu,
iaitu kami tak tahu pun, kami tak tahu. Jadi Allah Ta'ala buat semua ni supaya nanti kamu ni tak boleh mendakwa. Itu maksud dia. Tak boleh mendakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti, inna kunna, kamu boleh cakap nanti, inna kunna an haza ghafilin, kami tak tahu pun, kami tak pernah dengar pun, kami tak pernah mengaku pun. Tak nak. Jadi maknanya sekarang ni Allah Ta'ala buat macam ni supaya nak kata apa? Kamu dulu dah pernah dah ni. Sekarang ni maknanya setiap orang, sebab tu ada dikatakan kan, setiap orang ni ada tauhid di dalam diri dia. Fitrah nama dia. Nabi SAW kata kul mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang tu dilahirkan di atas fitrah. Makna fitrah tu ialah mana? Mengenal Allah, mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fa abawahuma, dalam hadis kata kan, maka selepas daripada tu family-nya lah, mak ayah dia lah yang akan menukarkan menjadi Yahudi lah, menjadikan. Jadi maknanya kata ulama sini ialah mana, kalau orang Yahudi lalu lahirlah anak Yahudi, Kristian jadilah Kristian, Hindu jadilah Hindu, ataupun apa lagi yang semua-semua sekali tu. Kalau kita dalam hadis tu dia kata majusi, fa abawah yumajjisanihi, memajusikan dia. Maknanya apa-apa agama kan, semua sekali ibu bapa lah yang menyebabkan anak itu. Anak kalau ikutnya tidak bersalah asalnya, tapi selepas daripada itu maknanya bila mereka ni dah ni asalnya tak bersalah. Bukan makna kita tak bersalah sampai kiamat kan, tak kan, tapi maknanya sekarang ialah mereka ni akan dipertanggungjawabkan. Jadi Allah Ta'ala dah tanya ni lah. Jadi sebab tu tanggungjawab kita sekarang pada hari ini, orang Islam, orang mukmin, adalah mesti menyampaikan semua kepada benda-benda ni semua kepada orang-orang manusia, supaya mereka kena sedar kan, dan lepas tu mereka tak pernah nak jawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa kami tak pernah tahu ni. Au taqulu innama asyraka abauna. Seterusnya kita tengok kan, sambungan lagi tu ayat 173. Apa Allah Ta'ala kata? Nanti akan nak kata lagi apa yang mereka kata. Tu nombor satu, mereka akan kata kami tak pernah tahu pun. Tu nombor satu. Yang keduanya, alasan mereka lagi nanti di hari kiamat. Au taqulu, nanti kamu akan berkata innama asyraka abauna, oh ni tok nenek kita. Abauna tu makna bapak-bapak kita, maknanya moyang-moyang kita. Jadi mereka kata nanti, oh moyang-moyang kita syirik, dia kata. Min qablu, sebelum daripada ni. Wa kunna zurriyatan min ba'dihim, dan kami dia pula zuriat selepas daripada tu. Maknanya kami ikut je lah kan. Dan kita nak macam mana, kita ikutlah apa yang kita dapat daripada tok nenek kita. Tu jawapan nombor 2. Allah kata ni alasan-alasan lah supaya mereka ni tak boleh nak bercakap macam tu. Jadi apa kata mereka lagi? Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, takkanlah orang lain yang buat salah kami bersalah. Itu antara alasan lagi Allah Ta'ala kata tu. Nanti orang kafir ni, orang yang tak beriman, nanti itulah jawapan soalan dia, jawapan dia, alasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor satu alasan dia, kami tak tahu pun, yang pertama. Yang kedua, kami ikut tok nenek kami je. Jadi oleh kerana itulah ini adalah merupakan secara tak langsung bahawa bukan sindiran juga kepada kita. Allah Ta'ala nak ajar kita, Allah Ta'ala kekalkan dalam Quran benda ni, perkara ni nak beritahu kepada kita bahawa kita nanti jangan bagi alasan tu. Alasan nombor satu apa? Tak tahu. Sekarang dah tahu kan. Perkara yang kedua, alasan apa? Alasan kita nanti apa kan? Oh, ini tok nenek kita telah buat macam ni kan, kami manalah tahu. Tak boleh. Allah Ta'ala berikan kepada kita akal, Allah Ta'ala berikan kepada kita masa, Allah Ta'ala bagi kepada kita macam-macam modal kan, dengan duit, dengan kehidupan, dengan kesihatan, dengan apa kan. Tiba-tiba kita tak mau belajar, tiba-tiba kita kata nak ikut juga apa yang telah ni kan. Jadi harapnya kan kita jangan jadi macam ni. Jadi jangan nanti kita kata afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, orang tok nenek kita lah yang salah kan, nak salahkan orang lain. Tak, sekarang kita lah yang bersalah kalau kita tak tahu. Jangan salahkan orang lain. Mereka tu akan dapatlah dosa mereka, dan kita pun ingatkan kita juga kan. Kemudian Allah SWT sebut wa kadzalika nufassilul ayat, dan begitulah kami nufassilu nubayyin, maknanya menjelaskan. Dan begitulah kami menjelaskan ayat-ayat ni ayat Quran ke ayat manzurah ke. Ayat manzurah ni ayat dilihat yang boleh nampak, dia boleh nampak, kalian kita boleh nampak semua kan. Kita ni tak buta, kita tak tuli kan, kita boleh dengar, kita boleh ni macam-macam. Jadi sepatutnya kita dah jelas itu ayat manzurah. Kerana ayat makru'ah, ayat makru'ah ni ayat yang boleh dibaca, inilah ayat Quran. Jadi kita boleh baca, kita boleh tahu kisah Nabi SAW, semua kita boleh tahu kan. Jadi Allah SWT kata semua tu kami jelaskan, wala'allahum yarji'un, moga-moga mereka ni kembali semula. Kalau ikutnya la'allahum ni ialah orang Yahudi lah kan. Tapi ayat ini adalah khusus
ayat ni adalah umum kan untuk kita kan, bukan khusus untuk mereka saja kan. Jadi moga-moga kita semua ni kembali. Jadi siapa-siapa yang dah terlanjur ke, dah terlampau ke, dah terbuat maksiat ke, dah bergeluman di dalam tu, maka boleh kembali lagi. Allah Ta'ala kata sini la'allahum yarji'un, moga-moga kita kembali semula ke jalan yang benar. Jadi insya-Allah kita baca sekarang ayat 175 kan. Ayat 175. Watlu alaihim. Watlu, ayat ni adalah asalnya kan adalah arahan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wahai Muhammad, utlu, bacakanlah. Tapi oleh kerana kita sebut tadi kan, Quran ni adalah untuk semua, termasuk untuk kita. Apa-apa yang boleh apa arahan kepada Nabi, maka itu juga adalah arahan kepada kita, kecuali ada pengecualian. Jadi apa-apa saja yang kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi kita ni beriman, maka kita yang kena beriman juga kan, bukan Nabi saja. Allah Ta'ala menyuruh Nabi ni begini-begini. Sekarang ni Allah Ta'ala menyuruh Nabi ni watlu, minta maaf, ta'alih kan, Masya Allah Ta'ala. Sekarang ayat 173 kan minta maaf ya. Kemudian watlu, jadi sekarang ni bacakan. Jadi wahai Muhammad, bacakan tu maksud apa? Bukan baca makna watlu ni bertilawah, makna ceritakan alaihim. Alaihim ni kepada siapa? Kalau zaman Nabi dulu kepada orang Yahudi lah, gitu kan. Jadi kalau kita sekarang ni kepada siapa? Kepada seluruh manusia lah kan. Kita kena ceritakan kepada seluruh manusia. Orang Yahudi tu termasuklah sekarang ni kan. Tapi orang siapa pun cerita naba'ah. Naba'ah ni berita, maknanya khabar. Jadi khabar apa? Allazi atainahu ayatina, orang-orang yang telah diberikan kepadanya dengan ayat-ayat kami. Siapa dia? Ya, orang Yahudi lah kan kalau secara umumnya. Tetapi kalau ikut asalnya ialah setengah-setengah ulama mengatakan ayat ini adalah menceritakan tentang ada seorang bernama daripada Bani Israel, nama dia Bal'am bin Ba'ura. Itu nama yang disebutkan oleh ahli tafsir berkenaan dengan ayat ni. Dikatakan ayat ni asalnya adalah nak minta ceritakan kepada tu tentang kisah tu. Tetapi sebenarnya kita boleh katakan sebenarnya ayat ni adalah umum. Ayat umum apa? Iaitu tentang siapa-siapa saja orang yang telah diberikan ayat-ayat kami. Fansalakha. Kemudian apa dia? Fansalakha. Dia ni fansalakha sini. Fansalakha ni kata dalam tafsir kata, jalan-jalan lain kata ialah kama, dia kata fansalakha ni erti apa? Iaitu kharaja, kata. Kharaja bi kufrihi kama takhrujul hayyah min jildiha. Sebagaimana ular tu keluar daripada kulit dia. Kalau orang pernah tengok ular ke, kalau tak pernah tengok ular pun boleh tengok insya-Allah di dalam internet kan sekarang, dalam YouTube ke boleh tengok kan, macam mana ular tu dia akan bersalin kulit tu, dan kulit itu kemudian ditinggalkan. Kalau kita dulu di kampung-kampung kita akan tengok kan tinggal kulit ular, maknanya ada ular lah situ, pernah ada ular situ. Ular tu dia akan bersalin kulit dia tu, dia akan tinggalkan kulit dia tu, dia akan insalakha daripada kulit. Jadi kulit tu ada sebiji macam tu, dia akan keluar daripada kulit. Jadi begitulah Allah SWT perumpamakan iaitu orang-orang yang mana dia ni dia keluar daripada agama ni kan dan membawa kekufuran dia tu. Maknanya kan, makna insalakha, dia dah dapat agama tapi dia keluar, dia tinggalkan agama tu. Kita nak kata apa? Murtad ke apa kan, tak kan? Tapi bukan sekadar makna murtad, tapi kemungkinan juga dia dulu beriman, dia dulu kuat agama, mungkin dia tu beramal dengan Islam, tiba-tiba dia keluar daripada situ, tak nak pula beramal dengan Islam. Fansalakha minha, dia sepatutnya. Jadi Allah Ta'ala kata fa'atba'ahu syaitan, bila dia keluar saja daripada situ. Kalau kita bayangkan, imagine kan, seorang yang keluar daripada bilik je, syaitan tunggu di luar tu. Fa'atba'ahu syaitan pun tu ekor dia, mengekor dia ke mana dia pergi kan. Ekor saja, mengekori itu buat apa? Bukan mengekori saja kan, tapi mengekori untuk merosakkan dia lah. Jadi maknanya bahayanya seolah-olahnya kan orang yang berada bersama dengan jemaah Islam, bersama dalam kumpulan Nabi kan, tiba-tiba keluar daripada situ. Itu umpamanya kan, bersama dengan kumpulan Nabi kan di Madinah, tiba-tiba keluar, maka kan kalau keluar dari situ saja, syaitan akan terus mengekorinya. Jadi Allah SWT kata fa'atba'ahu syaitan, syaitan akan mengekorinya, fakana minal ghawin, maka syaitan tu, dia tu akan menjadi geng lah kepada syaitan kan. Dalam tafsir kata menjadi korin, dalam tafsir jalan lain kata korin tu maknanya geng dia lah kan, member dia lah, ni member kita ni kata ni kan. Maka dia akan menjadi sesat. Fakana minal ghawin. Walau syi'na, Allah Ta'ala katakan walau syi'na, kalau kami kehendaki, la rafa'nahu biha, maknanya kan dia sebenarnya boleh menggunakan
la rafa'nahu biha. Kita tengok sini, la rafa'nahu biha, kami boleh angkatkan dia biha, dengan apa? Dengan ayat tadi ni, ayat kan, ayatina ni, atainahu ayatina. Jadi makna sini la rafa'nahu biha, nescaya kami boleh angkat dia. Sepatutnya makna seseorang tu bila dia dapat agama, dia dapat ayat-ayat Allah, dia dapatlah, kalau dulu Taurat, kalau kita ni Al-Quran ni, sepatutnya bila dia dapat Quran, sepatutnya Allah Ta'ala boleh mengangkat dia dengan Quran tu. La rafa'na, mengangkat dia. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi Allah Ta'ala kata dia tak nak, dia nak akhlada ilal ardi. Akhlada tu makna apa? Makna akhlada tu makna sakana, dia nak menetap di bumi. Menetap di bumi tu apa? Ilal ardi tu ilal dunia, maksudnya kan. Bukan ilal ardi tu ila bumi, tapi makna ilal dunia, dia nak kepada dunia juga, dia tak nak. Jadi inilah bahaya kan, apabila seseorang tu nak kepada dunia, menyebabkan dia tak sanggup untuk tinggalkan benda tu untuk mengikut agama, maka pada masa tu Allah Ta'ala kata habis dia. Allah Ta'ala kata apa? Wattaba'a hawahu, dia nak melekat pada bumi tu, dia tak nak naik ke atas. Sepatutnya Allah Ta'ala buatkan perumpamaan cerita, makna kan, iaitu arsala, Allah Ta'ala nak angkat, la rafa'na, kami boleh angkat dia. Kalau ikutnya kan, angkat dia tinggi, maknanya angkat tu selamat lah kan, angkat tinggi kedudukan dia. Tapi dia nak juga duduk di bumi tu, dia nak juga dengan dunia tu, dan dia nak mengikut wattaba hawahu famasaluhu. Jadi Allah SWT kata sini, famasaluhu kamasalil kalb, famasaluhu seperti anjing. Jangan Allah tak sebut terus kan, anjing kamasalil kalb. Bukan kita sebut kan, ini orang macam tu, Allah Ta'ala kata tu macam anjing. Anjing ni perumpamaan apa? Kalau perumpamaan kita sekarang ni kan, kalau orang kata kita anjing tu, maknanya macam anjing, maknanya itu memang cela lah kan. Begitu jugalah sebenarnya ulama tafsir kata, dalam tafsir Jalalain dia kata memang sebutan nama anjing sini untuk mencela dia tu, merendahkan dia tu. Itulah dia. Macam mana perangai anjing? Allah Ta'ala sebut sini kamasalil kalb in tahmil alaihi, tahmil itu maksudnya, in tahmil alaihi maksudnya kalau kamu halau dia, itu halau anjing. Itu kan, itu tahmil. Maksud tahmil, bila kita menghalau dia, mengherdik dia, yalhas tu menjelaikan lidah dia. Jadi maknanya kita halau pun dia menjelaikan lidahnya, au tatrukhu yalhas, ataupun kamu tinggalkan dia, maknanya kamu tak layan dia pun, dia menjelaikan lidah dia juga. Jadi itu adalah perangai anjing. Anjing tak bersalah tapi nak ceritanya ialah anjing adalah sebagai binatang yang hina. Allah Ta'ala bila sebut mengumpamakan manusia tu macam anjing tu, nak katakan bahawa manusia tu hina lah kan, ini apalah kau macam anjing. Jadi kena yalhas tu apa? Yang kata tetap menjelaikan lidah, iaitu tetaplah nak kepada dunia tu kan, nak juga pada dunia tu kan, zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Maknanya dia tengok ayat Allah pun dia buat tak hera kalau dia menjelaikan lidahnya, maknanya dia nak ambil di dunia juga. Kita ceritakan kepada dia pun nak kepada dunia juga, maknanya tak nak keluar daripada dunia dia tu, nak melekat di situ. Jadi Allah SWT kata sini, in tahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Itu adalah perumpamaan orang-orang yang kazzabu bi ayatina, yang mendustai ayat-ayat kami. Makna orang mendustai ayat-ayat kami ni tak kira lah kan, dia tak hera lah kan, betul ke salah ke, dia akan tetap juga. Yang penting dia dapat yang tadi tu, akhlada ilal ardi tu, wattaba' hawa, dia nak dua tu lah kan, seronok sangat dia dengan benda tu. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala janganlah masukkan kita kan dalam golongan-golongan orang-orang yang seperti ni. Jadi seperti ayat yang Allah Ta'ala sebut ni, iaitu ayat 175 sehingga ayat 176 ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina, itu semua adalah perumpamaan sama orang-orang yang mendusta macam itulah, macam anjing mendustai ayat-ayat Allah ni. Faqsusil qasas. Qasas ini makna cerita, tapi maksudnya cerita ni lah apa yang berlaku ni kepada orang Yahudi ni, apa yang Allah cerita ni, ceritakan kepada orang Yahudi ni, ceritakan kepada manusia kita kan. Faqsusil qasas, apa yang Allah cerita ni jangan kamu tak cerita. La'allahum yatafakkarun, moga-moga mereka ni yatafakkarun, berfikir. Berfikir, kata ulama sini yatadabbarun. Jadi ulama-ulama tafsir seperti dalam Jalalain tu disebutkan, kalau yatafakkarun sini maknanya berfikir apa tu, maknanya bila kita cerita ayat berfikir, itu nama dia tadabbur. Itu kata
tafsir Jalalain. Jadi maksudnya kalau kita sekarang ialah kita sekarang baca ayat Quran kan, kita baca, kita kata mentadabbur muka surat 173 kita kata kan. Jadi maknanya apa sekarang ni, iaitu kita ni cuba untuk berfikir. Bila kita, jadi kita faham ayat ni, kita baca ayat ni, kemudian kita faham ayat ni, kemudian kita berfikir. Maknanya jangan tak fikir. Kalau tak fikir itu tak sampai kepada tahap tadabbur. Kita tak tadabbur. Jadi untuk sampai kepada yang dipanggil sebagai tadabbur ialah kita kena fikir. Sebab itulah kan saya tak mampulah kan untuk kita katakan supaya kita, jadi insya-Allah kan lepas ni kita baca lagi. Kita dah faham ayat ni, kita fikir ayat orang Yahudi macam ni, orang Yahudi macam ni, orang Yahudi macam ni kan. Ni manusia Allah Taala umpamakan macam ni, macam anjing, macam apa semua kan. Jadi maknanya kalaulah kita tak ni, maka kita tak berfikir. Kalau kita tak berfikir, macam mana kita nak nak sahut apa yang Allah Taala ni, la'allahum yatafakkarun ni. Kalau tak berfikir, tak tadabbur, mana tak berfikirlah kan gitu kan. Jadi insya-Allah kan, moga-moga kita ni akan buat sesi ni kita tadabbur sama-sama, iaitu kita ni berfikir sama-sama dengan apa yang Allah Taala cerita ni kan, bukan hanya untuk faham saja kan. Allah Taala kata sa'a maknanya adalah bi'sa dalam bahasa Arab. Bi'sa ni buruk, seburuk-buruk, tak adalah seburuk-buruknya kan. Bi'sa masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina. Perumpamaan yang Allah Taala, perumpamaan kaum yang Allah Taala sebut tadi ni, allazina kazzabu bi ayatina. Tak ada lah buruk macam anjing. Kalau macam sampai macam anjing kan, tu memang teruk lah kan Jadi Allah Taala kata itulah perumpamaan orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yazlimun, dan juga diri mereka itu adalah yazlimun, menzalimi, iaitu menzalimi diri mereka. Wa anfusahum kanu yazlimun, itu maksudnya dia berpusing sikit wa anfusahum kanu yazlimun, iaitu yazlimuna kanu yazlimuna anfusahum. Itu nombor satu, iaitu seburuk-buruk perumpamaan, dan kemudian dan mereka adalah orang-orang yang mendustai, kanu yazlimun, menzalimi, bukan menzalimi orang lain, bukan kata menzalimi Allah ke menzalimi apa kan, tetapi apabila orang tu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tu sebenarnya telah menzalimi diri mereka sendiri. Ayat yang terakhir, man yahdillah fahuwal muhtadi. Allah Taala kata, jadi sekarang ni siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, dia sebenarnya mendapat petunjuk. Wa man yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang telah sesat, maka mereka itulah orang yang rugi. Jadi sekarang ni rugi untung, baik buruk adalah sebenarnya terletak pada hidayah kan? Orang dapat hidayah itulah orang yang terbaik. Orang yang tak dapat hidayah, orang itu adalah orang yang terburuk kan? Orang yang paling rugilah dia kan. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita, insya-Allah kan, moga-moga Allah Taala akan berikan kepada kita semua ni keyakinan, keimanan, dan juga orang-orang yang berfikir, sentiasa membaca Quran dan juga berfikir terhadap semua ayat-ayat yang Allah Taala turunkan. Dan untuk berfikir itu mesti faham. Jadi faham, dan kemudian kita berfikir terhadap apa terhadap diri kita. Kita minta kepada Allah SWT supaya beri perkara ini semua kepada kita. Moga-moga dengan usaha kita yang sedikit ini, kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat keyakinan, dan seterusnya akan dapat hidayah al-irsyad, dan juga hidayah itu at-taufiq, sebagaimana kita minta di dalam surah Al-Fatihah setiap hari. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah. Moga-moga jumpa lagi dalam sesi akan datang. Saya jumpa muka surat 174 insya-Allah setiap pagi, insya-Allah pukul 6.15. Setakat ni kita tak ubah lagi Kita tengoklah nanti macam mana pergerakan jam Kalau berubah kita akan maklumkan lebih awal, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi insya-Allah. Kita sudahi sesi kita pada hari ini dengan baca surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.